Okay. So sekarang ni kita mula untuk buat soalan case, sample case nombor 3. Nombor 3. Okay. So dah buka MyNyob. Pastikan bukan yang kita punya lama tau. Kita kena yang kita buat baru. Macam yang ni. Open. Kita kena buat yang case barulah. Jangan ambil yang ni, yang kita buat yang selama ni. Kita kena ambil yang kita create tadi. Kalau nak video yang create, akan ada create company, maksudnya akan ada di YouTube Aisyah lah. So tengok Okay. So sekarang kita mula dengan 1 April. Sekejap, Farid baru masuk. Oh. Ada babi. Hello. Hello Palik. Hello. Okay. Hello. So sekarang tadi buka dah. MyNyob Okay. Okay, buka MyNyob. Kita akan mulakan dengan 1 April. Okay, macam Farah. Aisyah. Pula. Rekod dah. Dah record dah. Dah 1 minit lebih dah. Oh, ya ke? Hai YouTube. Okay. So, 1 hari bulan April Okay, nak buat macam mana? Okay, kalau kita tahu bila opening business dan bank yang depositkan, kita masuk kat mana? As a capital. Kita masuk kat mana mula-mula? Kita pergi kat banking, common center banking. And bila kita masukkan duit, bermaksud company kita terima duit. So dekat mana tu? Receive money. Okay. Receive money kat sini. Receive money. Okay. Kerja korang kat sini kan, korang punya akan CR1. Masukkan tarikh pada 1 April. Kat sini korang punya balance kosong. Bermaksud korang belum ada transaksi apa-apa. Macam Aisyah ni dah buat transaksi sampai bulan 5. So that's why dia ada balance macam ni. So korang punya bakal kosong. Ni CR 0001. Masukkan tarikh 1 hari bulan 4 2008. Dan ni korang nak masukkan payer ni, korang punya ni kosong tau. Maksudnya kita kena buat new. Kena buat new lah. Tapi untuk yang pertama ni, new dia adalah kita, iaitu employee. Okay. So masukkan employee. Kita nama apa kita? Mr. Juniper Lee. Okay. Mr. Juniper Lee. Masukkan Mr. Juniper Lee gitu kan. Okay. So kat sini ni contoh lah. Mr. Juniper Lee. Mr. Juniper Lee ni kita. So use card. Kita tak nama kita ya, Aisyah. Mr. Juniper Lee. Nama orang yang dalam ni. Alright. Okay. Dan dia open business ni dan depositkan duit sebanyak 200,000 as a capital. Sebagai modal lah untuk pemula. So that's why kita receive money, sebab kita terima duit daripada orang tu sendiri, pekerja kita sendiri, atau dia punya owner lah. So sebanyak berapa? 200,000. Yang payer tu just buat card type dengan name je. Yes. New. Nama. Tekan OK je. Alright. Alamak, maksudnya Aisyah dah ada 2 ke? Tak apa, nanti Aisyah boleh padam. Okay. So nanti dekat sini, okay, biasanya kita buat yang sebelum ni adalah paid up capital. Betul? Tapi sekarang ni kita dah tak paid up capital tau. Kita dah kena owner or shareholder capital 2,000. So use account, masukkan ni 2,000, lepas tu tekan record. Okay. 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 So kalau macam tu, kita tengok dekat sini. Masukkan 1 hari bulan 4 2008. Okay. So korang punya receipt. Receipt ni adalah daripada receive money. Disbursement daripada spend money lah. Okay, ini yang Aisyah buat. Dia akan jadi macam ni. Ni dia. Okay. So nak tengok dia punya transaksi, kita boleh tengok daripada ni lah, Ctrl R.
Recap transaction in receive money. Ini dia. Kita masukkan duit dan kita terima duit itu. Okay. Okay. So inilah korang punya ni. Lepas isi kita record je kan? Yes, just record. Kalau dah record tu dah lah. Markah. 2 markah kita dah dapat. Sebab kita dah ada debit and credit. Okay. So sekarang ni kejap Kejap Aisyah nak check. Sebab tadi Aisyah ada tertekan 2 kali kan. Okay lah, tengok tu. So Aisyah perlu padam. Kalau dia tak boleh, sebab boleh. Ni jangan padam. Okay. Sekejap Aisyah kena tengok balik. Salah nanti naya lah. Okay. Okay. So dah betul lah ni So korang dah buat lah kiranya 1 hari bulan tu yang pertama. Yang kedua adalah the business list and office and warehouse space from the landlord. MRC Plaza, check 780901 21,000 dan 2 bulan deposit dan 1 bulan April. Sewa pada bulan April. Okey, yang ni kalau kita dapat tahu dia ada 2 bulan deposit dan 1 bulan sewa. Okey, total dia 21,000. Kalau macam tu nak kira macam mana? Deposit berapa, rent sewa berapa? Kita kena kira dulu. Korang rasa berapa? Untuk deposit berapa, sewa berapa? Macam yang kita buat dekat kita punya fasa 1 tu. Ingat tak? Macam mana kita bagikan deposit, macam mana kita bagikan sewa sebulan. Okey, tak apa. So 21,000 kan? Korang bagikan dengan 3, korang akan dapat 7,000 per mana. Okay, so 2 bulan deposit adalah 7,000 tambah 7,000, 14,000. Dan 1 bulan sewa adalah 7,000 saja. Okay? Okay, so yang ni kita tahu kita terima kita belanjakan duit tu, kita spend duit tu. So kita keluarkan duit. So kita tekan spend money. Korang punya bakal 1 tau kat sini. Mula-mula, pemula akan 1. Yang ni pastikan check account. Yang kat sini balance korang mesti dah 200,000, betul? Betul. Okay, so sekarang ni check number, masukkan 780901. Lepas tu masukkan tarikh dia, 1 hari bulan. Contohnya Aisyah buat macam ni lah. Ni. Masukkan macam ni. Lepas tu yang ni kan, kalau korang tak ada, korang tekan new, MRC Plaza, use card. Okay. Lepas tu masukkan amount 21,000 lah kat sini. Lepas tu yang ni kenapa ada 2? Sebab apa? Tadi kita masukkan apa tadi? Deposit dan juga sewa. 2 bulan deposit dan 1 bulan sewa. Jadi deposit paid dekat sini kat mana? Cari. Tengok dia masuk dekat 1 ni. Deposit ni kira asset lah. Asset kita. Asset yang kita terima. Asset yang dia terima. Macam tu. Tak tahulah. That's why dia deposit paid rent. Kalau macam kita buat tax tu, duit sewa je akan jadi asset. Betul tak? Duit deposit akan jadi asset. Tu yang sewa. Sewa pun sama. Macam tu. Sewa. Aisyah, yang plaza tu customer ke macam mana? Lupa nak bagi tahu. Bila kita nak spend money kepada orang, kita akan sebut dia sebagai supplier lah. Kalau macam customer ni, bila kita ada membuat urusan menjual, kita menjual barang kita. Macam dia beli barang kita. Maksudnya customer tu beli barang kita dan kita jual kat dia. Macam tu, ada transaksi invoice kat situ. So ni supplier lah. Yang employee ni kita lah. Customer tu orang yang tu. Okay? Okay. So deposit rent jumpa 1,500. Dan rent ni kalau kita cari, dia biasanya rent
Transport ni dekat nombor 6 lah. So kalau korang nak kalau tak jumpa kan, tekan nombor 6 dulu. 6. Okay, lepas tu cari ada rent. Okay, ada rent. So tekan use account macam tu. Tahu? Lepas tu nilainya kat sini mesti 21,000 mula-mula kan. Tapi korang ubah 14,000 lah. Kenapa dia kalau kita buat satu markah, bila kita dah buat ni, lagi satu markah maybe dari sini. Macam maksudnya kita dah kira lah benda Allah tu, senang kita. Okay? Okay, so just tekan record. Dia akan ada lah. Ataupun korang nak tengok recap transaction juga, tekan recap transaction. Macam ni lah transaksi kita. Kita keluarkan duit. Ni benda yang kita bayar tu lah. Okay. Okay, so dah settle 1 hari bulan. Dapat Dapat. Okay, so sekarang 2 hari bulan 4. 2 hari bulan 4 ni kita membeli apa ni? Saya tak tahu nak translate macam mana ni. Truck. Delivery truck and motor vehicle insurance. Maksudnya kita guna motor vehicle lah. Okay. Tapi ada insurans. So 48 tambah 1000 berapa? 49. Okay. So kat sini kan, kat sini kita pergi dekat spend money lah. Sebab kita membeli dengan cek 780902. Spend kat sini type 780902. Okay, date dia 2 hari bulan 4 lah. 2 hari bulan 4 2008. Dan masukkan amount sebanyak 49,000. Sebab apa 49,000? Sebab termasuk vehicle insurance 1,000. Kita beli motor vehicle, kita beli truck tu je dah 48,000. So bila tambah insurans sebulan 1,000. So tambahkan dua-dua 49,000. Masukkan 49,000. Sini kad ni kan, daripada Vanguard Motors. Apa benda lah tu. Lepas tu dah create new, masukkan Vanguard. Ni masukkan use card. Memo tak payah buat apa-apa lah. Bila spend money ni memo biasanya tak buat apa-apa. Macam biasanya yang memo diubah ni dekat receive money lah. Macam contohnya contribution capital from ni. Lepas tu receive refund from macam tu. Okay. Ni masukkan apa? Kita ada 48,000 dan 1,000. So 48,000 itu adalah, okay, kalau masa korang buat appendix tu, korang ingat motor vehicle tak? Ingat. Okay, motor vehicle kat mana? Dekat mana tu? Nombor? 0031. 031. 031. Oh, saya lupa letak 1. Mantap. Saya lupa letak 1. Mana 1? Okay. So ni ni 32. Ni use account lah. Tapi ni 49. 49,000. Vehicle Okay. insurance. Tapi ada lagi satu, iaitu motor vehicle insurance. Okay. Yes. Dekat situ nombor 1 tu ada tak motor vehicle insurance? Ada. Kalau perasan korang ada buat tak insurans ni? Ada tak? Insurance expenses. Insurance Expenses. Kat mana? Yes. Expenses apa? 6. 6. Okay, 6. Okay, ni bank charge. Bawah sekali ni. 66100. Ni dia. So use account. Okay, kalau macam ni lah masalahnya, sini kosong ni 49 kan. Okay, sini kita masukkan 1,000. Terus masukkan 1,000. Okay, tapi kenapa ni negatif 1? Sebab atas ni kita tak betulkan. So make sure korang betulkan lah. Jadi 48,000. Okay. So out of balance kita dah jadi kosong. Bila out of balance kita jadi kosong, baru kita boleh record lah. Okay, macam ni Aisyah cancel. Aisyah akan tengok kat sini lah. Vanguard motor. Ni dia. Masukkan check number 2. Ni 2 hari bulan 4, 49,000, 48, 1,000. Ni nama dia lah. Okay. So dah boleh. Okay, kalau dah tu dah boleh tekan record. Dah.
Okay, kalau dah tekan record, yang Vanguard tu dah selesai. Kita dapat 3 markah lah kat situ. Maybe sebab ada truck and vehicle insurance. Okay, lagi satu bawah dia tu, kita mau buat pembayaran 12,000 dengan cek kepada Idea Furniture untuk kita purchase ni. Okay, so bila kita membuat pembayaran, jadi kita mengeluarkan duit, kita spend money kita. So kita masukkan nombor cek yang dia bagi, 780903. 903. Tarikh pada 2 hari bulan 4 juga tau. 2 hari bulan 4. Dan amount dia adalah 12,000 lah. Sebab dia membuat pembayaran sebanyak 12,000. So korang terus masukkan lepas tu kad dia ni, ni nama baru tau. So korang kena create yang baru. Okay, Neo, cara buatnya Neo. Kalau contohnya kalau kita spend ni, biasanya ni spend ni supplier lah. Kalau macam sale ataupun kita membuat jualan ni, baru customer macam tu. Tapi ni kita supplier. Dia supplier company lah. Sebab biasa yang kita bayar ni kat company. So tekanlah OK macam tu. OK. So masukkan apa tadi namanya? Idea Furniture. Okay, kita use card. Masukkan amount sebanyak 12,000. Okay, lepas tu account number. Kita tahu kita beli perabot. Kalau perabot kat mana? Kalau perabot kat mana? Furniture kat mana? Asset kat mana? 021. Okay, asset 0021. Kita kena beli dekat add cost lah. Jangan dekat accumulated. Accumulated ni susut nilai. So use account. Okay, dah settle. Terus tekan record. Okay, korang tekan record. So kalau Aisyah macam ni lah dia punya ni. Nampak betul Okay. So nak check, Ctrl R. Ni dia punya ni. Kita keluarkan duit kita untuk membuat perbelanjaan ni, furniture and fitting at cost. Okay, dah settle untuk 2 hari bulan. Okay, dah settle untuk 2 hari bulan. Sekarang kita nak buat 4 hari bulan. Dia ada buat transaksi lagi. Tapi ni transaksi untuk purchase order. Kita nak order something. Bila kita nak order something, kita kena pergi kat mana? Kita nak order, kita nak purchase sesuatu, kita nak membeli sesuatu kat mana? Cepat, kat mana? Hello? Okay, tak apa. Korang ada tak ni? Ke Aisyah yang like? Oh, Aisyah like, tak apa. Aisyah like. Kalau macam tu, tak apa. Okay, jadi purchase order dia kat sini. Purchase order. And wait a minute. Takkanlah habis data. I think ya. Never mind. Akan nak sambung tak? Okay, jadi kan saya rasa kejap maybe Aisyah punya popot habis. Takkanlah hotspot Aisyah habis. Syarat okey lah ni. Okey, tak apa. Aisyah teruskan. Aisyah akan buat sampai 5 April je. So kita purchase order. Ni purchase. Okay, so sekarang ni kita enter purchase. Kita pergi ni terus tekan order sebab kita nak order. Kalau korang punya masih dekat service, korang kena betulkan pergi dekat item sebab kita nak menjual barang. So dekat item lah.
So masukkanlah kalau tak ada new, masukkan nama orang tu siapa? Allied Manufacturing Ltd. Okay, so dah akan keluar nama kita, syarikat kita. Ni masukkan in a given of day 14 hari. Tengok kat situ dia kata 14 hari. Kita boleh edit sendiri sama ada di COD atau apa. So tekan OK. Pada tarikh bila tu? Pada tarikh 4 April. Okay, ni masukkan 30. Ni masukkan 20. Yang ni masukkan KET. Kalau tak ada new. Kalau ni pun tak ada new. Okay, macam mana nak new? Okay, ni tekan new. Masukkan je item number apa, contohnya KET. Lepas tu enter, nanti tulis nama Kittel. Lepas tu nanti tekan OK. Lepas tu nanti harga masukkanlah. Sampai tu dah siap, jangan tekan record. Kita pergi send to this. Macam tu. Macam Aisyah dah send to this, so dia akan ada kat sini lah. Akan ada dekat sini. Ni yang PO 02080. Oh, lupa yang korang punya apa tu, purchase tu, jangan lupa dia punya nama dia tu, dia punya nombor purchase order tu 200801. Tapi walaupun korang tekan 200801, tekan enter, akan ada depan ni 00 lah. Okay, so dah tu tekan send to this, dah ada apa semua tu. Tekan record, tak payah tekan record, send to this, dia akan serta-merta record lah. So cancel, korang boleh check dekat check kat purchase register, dekat order. Nanti order korang akan ada. Okay, kejap. Jadi kita nak buat apa sekarang ni? Dekat order. Okay, macam Aisyah kat order dah tak ada, sebab Aisyah dah buat nombor 5. Okay, jadi nanti dekat order korang akan ada benda lah tu, yang kita record tadi, macam ni, 4 hari bulan 4. Tapi sekarang ni 4 hari bulan 4. Okay, tapi sekarang ni kita nak buat untuk ni lah, 5 hari bulan. Okay, yang ni dia kata all item order dah sampai dengan bill. Okay, so macam mana tu? Okay, kat order tu kan ada ni, kita change to bill. Nanti bakal keluar macam ni. Bakal keluar macam ni lagi bill. Yang ni masuk tukar tarikh 5 hari bulan 4. Ni kita dah terima. Kita apa tu, 5 hari bulan 4. Lepas tu dia dah terima semua. Kalau dia terima sikit, baru kita ubah macam tu. Tapi ni dia terima semua. So dah semua, kita terus tekan OK. Kita terus tekan record. Record. Okay, itu saja. Okay, itu saja. Nanti Aisyah sambung yang lain. Untuk check nanti dekat sini lah, tengok ada kan. Okay, nanti Aisyah akan sambung lagi pada part tu. Terima kasih. Sila like and subscribe.